Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Rusdi Abbas. Dan saya Masnira binti Ramli. Kami merupakan rakyat Malaysia yang menetap di Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Kami sudah menetap selama 9 tahun di sini. Dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Di sini saya bertugas sebagai cost consultant untuk projek pembesaran Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya Ustazah Afiqah atau lebih dikenali sebagai Dai Afiqah. Saya doakan mudah-mudahan para pendengar semua dirahmati, diberkati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu doa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rezeki yang halal, dan terimalah amal kebaikan kami sepanjang hari ini, mudah-mudahan insya-Allah. Para pendengar, hari ini saya yakin dan percaya hari ini hari yang cukup bahagia, iaitu kita akan mengupas satu isu yang cukup terbaik dalam talk show Mutiara Minda yang diterbitkan khas oleh YADIM, yakni Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Terima kasih kepada YADIM atas penganjuran perkongsian ilmu secara atas talian ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, sekiranya dapat dengar live saya pada hari ini, mungkin boleh respon. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi Haslinda, Mak Isa. Terima kasih Tuan Yusuf Ismail. Clear, Alhamdulillah ya. Terima kasih Puan Rupiah Sulaiman. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan para penonton yang sedang menonton video live kita pada hari ini boleh tekan butang share supaya apa, yang pertama, mereka yang di luar sana dapat manfaat ya, dan yang keduanya, kalau mereka tidak sempat nak tengok live ketika ini, mungkin boleh tengok pada kelapangan waktu yang lain. Jadi puan-puan, dan seterusnya kita ada tekan button like, boleh tekan like ataupun emoji apa-apa yang sesuai. Dan yang ketiga, sekiranya ada persoalan ataupun komen ataupun pandangan tersendiri, boleh letakkan di ruang komen yang diberikan. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, hari ini kita tampilkan panel yang terbaik pada saya, tidak asing lagi di kaca TV, subhanallah. Dan saya yakin bila mana saya perkenalkan panel-panel kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, banyak ilmu, mutiara kata dan bimbingan nasihat yang kita akan pelajari daripada panel-panel kita pada hari ini. Baiklah tuan-puan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah berkenaan tentang rindu yang terindah. Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon bertanya ya. Pada ketika ini, jam saya menunjukkan jam 3.35 tengah hari, petang, dan bersamaan dengan 1 Julai. Agak-agaklah pada ketika ini, terdetiknya waktu ini, berkaitan dengan tajuk kita, kepada siapakah yang kita rindu sangat-sangat ketika ini ya. Jadi pada siapa yang kita rindu, tuan-tuan dan puan-puan, boleh mention di ruang komen sekarang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, talk show kita hari ini berkongsi berkenaan tentang rindu yang terindah. Jadi saya yakin dan percaya tidak lengkap kalau hanya moderator sahaja yang berbicara. Jadi saya suka untuk perkenalkan kita punya
panel kita yang kita gandingkan pada petang ini, iaitu panel kita yang pertama. Saya persilakan Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Masya Allah. Ustazah, apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, hari ini kita dalam fasa masih lagi dikatakan norma baru. Ya, ini kita sebelum ni mungkin kita live, kita di masjid, di TV dan sebagainya. Tetapi zaman sekarang ni orang kata luas, dan kadang tu di sebalik ujian yang kita hadapi hari ini, Allah berikan kesenangan. Sebenarnya live ini lebih meluas mudah-mudahan, insya-Allah Ustazah ya. Dan Afrika. Ya, saya Ustazah. Ingat lagi kan last kali kita bertemu dekat Masjid Bandar Baru Selayang. Masya Allah. Ustazah ingat lagi. Masih ingat lagi kita berebut makanan. Betul-betul. Masya Allah, indah ukhuwah. Alhamdulillah hari ini jumpa kita dalam medium online. Alhamdulillah. Ya, hari itu kita berkongsi berkenaan tentang wanita, tetapi Ustazah hari ini kita nak berkongsi tentang Makkatul Mukarramah. Masya Allah. Ustazah, mungkin saya yakin Ustazah sendiri pun pernah sampai ke sana ya. Ustazah, saya nak tanyalah soalan yang pertama. Apa perasaan Ustazah bila tengok Baitullah ni? Silakan Ustazah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu Ustazah ucapkan jutaan terima kasih kepada adinda yang Ustazah kasihi, iaitu yang berbahagia Ustazah Da'i Afiqah yang menjadi moderator kita pada petang ini. Bukan saja moderator, bahkan Ustazah percaya banyak input, pengetahuan, ilmu, perkongsian yang akan insya-Allah Da'i Afiqah kongsikan bersama-sama dengan kita. Dan Ustazah ucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yang sudi menjemput Ustazah pada petang ini untuk maknanya untuk bersama-sama dalam majlis ilmu kita, dan tidak dilupakan sebentar lagi kita akan berkenalan dengan tetamu istimewa kita yang bersiaran daripada jauh sangat, tapi kita tak boleh nak perkenalkan dulu sebab nanti Da'i Afiqah akan perkenalkan. Seterusnya semua sahabat-sahabat, tuan-puan yang budiman yang bersama-sama pada petang ini. Jadi bila sebut tentang rindu yang terindah, dan kita sebenarnya nak bercakap tentang Mekah, tentang negara bumi Makkah Mukarramah tadi yang telah disebut oleh Da'i Afiqah. Jadi kalau tanya pada Ustazah, sebenarnya memang tak tahulah bila Dr. Masyitah Isa jemput Ustazah untuk bersama-sama dalam program ni, beliau tak maklumkan dulu ini nak cerita pasal Mekah. Beliau cuma maklumkan tajuknya Rindu yang Terindah. Tapi Ustaz terus tanya dengan Dr. Masyitah, Ustaz kata, kita nak cerita pasal Mekah ke? Maknanya benda tu memang dah tersimpan kat dalam hati. Bila kita dah melewati bulan Syawal, kita dah nak masuk dah ke bulan Zulhijjah kan? Memang ada sesuatu, lebih-lebih lagi Da'i, sebab Ustazah sepatutnya dalam perancangan akan menunaikan ibadah haji tahun ni. Masya Allah. Jadi Ustazah maknanya Masya Allah maknanya Allah macam mana nak kata ayatnya, berbunga-bunga hati semacam kita ni bakal sampailah untuk menunaikan haji. Kali ini sebagai pembimbing, Ustazah dah pernah menunaikan haji, kali ini sebagai pembimbing. Padahal sebelum ni Ustazah jarang bersetuju, maknanya belum ada kekuatan peluang untuk jadi pembimbing kerana beberapa kekangan. Tapi tahun ni kan ya Allah, dia punya excited tu Da'i Afiqah nak bawa jemaah haji ni pergi balik semula kursus haji, belajar balik semula, sebab kita nak bimbing mesti dengan ilmu kan. Betul. Subhanallah, Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Rupa-rupanya mungkin tak sampailah kan sebab kita pun mengambil kira polisi-polisi yang diguna pakai sekarang. Jadi walaupun mungkin tak dapat menunaikan ibadah haji, membimbing jemaah haji pada tahun ni, tapi hati ni Allah dah letakkan rasa macam apa? Rasa macam buat haji juga. Dia rasa macam ya Allah, ternampak-nampak rasanya, dan selalu yakin dengan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan niat yang
yang kami letakkan itu telah pun memang telah sampai di sisi Allah dan Allah terima, ya. Jadi dalam tempoh ini Dai Afiqah memang nyebut pasal haji je lah. Ya, nyebut Mekah je lah. Baitullahil Haram ni perasaan bila tengok tu tidak dapat nak digambarkan, ya, tidak dapat nak digambarkan. Dan mudah-mudahan saya juga Allah bagi rezeki untuk ke sana, mudah-mudahan insya-Allah, ya. Baiklah. Terima kasih Ustazah Datuk Dr. Nurhafizah Musa. Yang seterusnya kita nak perkenalkan kita punya panel kita yang kedua yang cukup hebat, subhanallah, iaitu yang berusaha Puan Masnira binti Ramli. Ya, dia pun juga Masya Allah. Ya, bagus orangnya. Juga merupakan dari Al-Hamra, Mekah, Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Apa khabar Puan? Puan Masnira, apa khabar Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sihat. Apa khabar Ustazah Afiqah dan juga Datuk Ustazah Nurhafizah? Alhamdulillah, bila khair. Jadi Puan sekarang ni ada di Mekah ke Puan? Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiqah dan juga Ustazah Nurhafizah. Saya merupakan rakyat Malaysia yang menetap di Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Okay, sekarang ni saya live daripada rumah saya di kawasan kejiranan Al-Hamra, Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Lebih kurang 6 kilometer ke Masjidil Haram, ya Ustazah? Okay. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Yadim kerana undang untuk sesi live pada hari ini. Kemudian menggandingkan saya dengan orang-orang hebat, Masya Allah, tabarakallah, dapat sama-sama dengan Ustazah Afiqah dan Ustazah Nurhafizah. Saya sangat berbesar hati sebenarnya dapat berkongsi cerita-cerita live daripada saya, daripada Mekah ni. Sebab sebelum ni saya hanya menggunakan media Facebook saya, buku saya, ada menulis buku untuk berkongsi cerita-cerita saya kat sini. Tapi Alhamdulillah hari ni saya dapat platform yang sama tapi skop audience yang baru, iaitu daripada pihak Yadim sendiri untuk berkongsi live lah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Walaupun kita sekarang ni dalam keadaan yang orang kata jauh, dari segi fizikalnya kita jauh namun kita dekat dengan adanya teknologi zaman sekarang ni, mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah Puan, Puan Masnira, saya pun bertanya kalau kami dekat Malaysia sekarang ni adalah jam 3.43 petang. Kalau di Mekah sekarang ya. Sekarang di Mekah jam 10.40 pagi. Oh, 10.40 pagi. Lebih kurangnya, bezanya lebih kurang 5 jam Puan. 5 jam. 5 jam lebih kurang 5 jam InsyaAllah. Baiklah, para pendengar, para penonton yang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, InsyaAllah kupasan kita hari ini cukup menarik dan cukup terbaik, iaitu berkenaan tentang rindu yang terindah khabar dari Mekah. Kita tampilkan panel yang berpengalaman, berpengetahuan, dan kita hadirkan juga panel yang kedua, iaitu orang mana Malaysia yang menetap di Mekah Al-Mukarramah lebih kurang 9 tahun. Saya difahamkan begitu. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, saya ulangi sekali lagi, terima kasih kepada semua boleh share kita punya live FB dari Yadim pada petang ini, dan juga boleh menyatakan soalan ataupun komen yang akan diberikan di ruang internet. Baiklah, kita untuk pada panel kita ada lebih kurang 3 soalan ya. Dan soalan ni kita kalau boleh santai-santai saja boleh ya Ustazah ya? Boleh santai-santai. Okey, baiklah. Jadi di sini kita serahkan kepada panel pertama kita, iaitu soalannya lebih kurang beginilah Ustazah ya. Memang orang kata kita rindu dekat kota Mekah. Saya dulu pernah tanya mak ayah saya, nenek saya, datuk dan sebagainya, jiran-jiran. Antara banyak-banyak tempat yang mereka melawat adalah Mekah Al-Mukarramah. Pergilah jauh mana pun, setiap kali saya bersembang mesti nak cerita tentang Mekah juga. Dia tak cerita tentang seronoknya Maldives ke, dia tak cerita Australia, tapi dia cerita Mekah tu dulu. Jadi
apa yang saya nak katakan kepada Ustazah dan juga semua, semestinya semua orang sangat merindui Kota Mekah ketika ini. Jadi pada Ustazah, apakah makna rasa rindu ini pada Ustazah? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Dain Afika dan juga macam anak anda emas je ni, ya. Nampak muda sangat. Ya. Okey, bila cakap tentang rindu pada Mekah, ya. Ustazah nak kaitkan sahabat-sahabat sekalian dengan sebuah hadis Nabi SAW di mana mafhum daripada hadis tu ialah apa jua yang ada di dunia ni dalam keadaan tercela kecuali apa yang ada padanya zikrullah, iaitu mengingati Allah. Jadi kalau kita lihat sangat signifikan sekali bumi Makkah itu dengan apa saja yang berkait dengan Allah dan Rasul. Ya, di sana ada Baitullah Al-Haram, ya, di sana ada sejarah bagaimana pembinaan Kaabah itu sendiri, ya. Di sana juga adanya ibadah-ibadah khusus untuk ibadah haji dan umrah. Okey. Di sana ada Masy'aril Haram. Jadi terlalu signifikan bumi Makkah itu untuk menghidupkan jiwa yang mati. Untuk membawa manusia benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, mengingati Allah dalam bentuk ibadah yang sangat khusus seperti mana ibadah haji dan umrah dan juga ibadah-ibadah lain, ya, seperti tawaf, kan. Dan semuanya dilipat kali gandakan oleh Allah Azza wa Jalla dari segi ganjaran ataupun pahala. Jadi dengan segala macam yang sempat ni baru sebut 1-2 saja kan Ustazah Afiqah, kan, ya. Jadi semua itu menjadi ramuan yang sangat hebat menyebabkan hati tu bagai tertarik-tarik dengan bumi Makkah. Kalaulah boleh Ustazah kongsikan sikit, ya, pengalaman pertama kali sampai dekat bumi Makkah. Masa tu usia 15 tahun. Masya Allah. Mungkin Ustazah Afiqah 15 tahun, anak-anak hari ni matang lagi kot daripada Ustazah umur 15 tahun dulu. Ya. Rasanya lah, ya. Rasa dulu kan 15 tahun macam apa, masih ni lah, masih kanak-kanak, macam tak cukup matang sangat lah. Sebab apa? Ustazah pergi tu dapat hadiah daripada Kerajaan Negeri Sembilan sebab menang Johan Kebangsaan Tilawah Al-Quran. Jadi Negeri Sembilan bagi hadiah pergi umrah, bawa sekali mak. Jadi alhamdulillah ada rezeki, ya. Kalau ikutkan tak ada duit, ya, tak cukup duit lah kan. Umur 15 tahun macam tu, ayah dulu guru kan, mungkin tak cukup belanja nak sampai, tapi bila Allah dah panggil kita akan sampai. Ya, macam Allah menentukan untuk Adinda Mas, ya, menetap dekat Mekah, Masya Allah, jadi idaman sebenarnya. Ramai orang kalau plus semua rasa nak lari ke Mekah. Dia rasa nak duduk kat Mekah, kan, ya. Okey, jadi Ustazah pergi sana masa usia 15 tahun. Tapi nak bagi tahu gambaran bagaimana fitrah itu sendiri rasa sangat dekat dengan bumi Mekah. Sebab Ustazah pergi masa umur 15 tahun tu, rasanya tak adalah dengan bekal ilmu yang banyak ke apa. Rasa macam ikut je lah mak dengan abah. Ya, lepas tu bila sampai dekat Mekah tu, Ustazah Afiqah, asyik pandang orang je. Sebab apa? Sebab pelik. Selalu tengok orang kat bahau, kat jempol je kan. Ni nampak orang Arab. Ya, orang Arab. Ya Allah, masa kita ni anak kampung yang macam apa, macam betul-betul tiba-tiba keluar daripada kampung Mekah terus. Yang ingat saya keluar kampung 2 kali je, pergi Kuala Lumpur dengan Cameron Highland. Lepas tu nombor 3 Mekah. Kira hebat dah tu kan, ya. Jadi kan pergi tu tak fikir pun soal ibadah apa sangat, ya. Sebab apa? Sebab kita keheranan melihat ya Allah, tengok orang Arab, ya. Lepas tu mula-mula tengok Kaabah, rasa macam betul-betul Ustazah rasa macam nak rebah. Betul ke? Rasa macam tengok gambar macam kecil, tapi bila sampai kat depan tu rasa macam ya Allah, Allah letakkan haibah yang ada pada Baitullahil Haram, memang terasa sangat. Ustazah nak beri gambaran bahawa Ustazah pergi pada usia 15 tahun tidak dengan ilmu yang tak dengan ilmu pun, ya. Tapi fitrah dalam jiwa kita tu memang dah rasa dekat dengan semua tu. Dan waktu tu
walaupun kita masih lagi macam tak berapa khusyuk sangat kan ya, tapi tak boleh menafikan betapa nikmatnya, betapa tak tahu nak gambar macam mana perasaan ketika mana dahi kita sujud. Ya, kita sujud dekat pekarangan Kaabah. Dulu lagi luas pekarangan Kaabah tu. Ya, ya Allah ya Tuhan, terlampau best sangat. Lepas tu mak pun bagilah input. Okey dik, tengok Kaabah dapat pahala. Lagilah Masya Allah. Seolah-olah macam tak ada apa yang sia-sia pun. Kita tengok Kaabah dapat pahala. Ya, kita berjalan dekat tanah haram, ya, sedekah kita apa semuanya Allah lipat kali gandakan kita punya pahala. Jadi Masya Allah, terlalu indah dan terlalu indah. Kalau masa usia 15 tahun dulu, boleh, masih lagi makna boleh pergi dekat tempat air zam-zam tu. Ingat lagi mak mandikan ustazah dengan air zam-zam sebab saya selalu migraine daripada kecil. Jadi ustazah merasa dapat pergi bawah tu mandi dengan air mak lah yang mandikan kan ya. Kita bukan mandi dengan air. Dia boleh mandi macam tu juga? Macam tu je. Sebab air tu banyak di bawah tu. Kita boleh turun bawah tengok di tempat air zam-zam. Jadi kan masa tu kan walaupun dalam keadaan tak cukup faham, tapi fitrah kita tu memang macam tu. Maknanya panggilan daripada panggilan Kaabah tu sendiri ya, Allah panggil daripada min fajjin amik, daripada setiap penjuru untuk datang berbondong-bondong ya, dengan segala cara, daratan, lautan ya, datang dari segi dan dengan laluan udara datang. Kenapa? Kerana nak mencari keredaan Allah, dan di sana Allah berikan terlalu luas peluang ibadah dan ganjaran pahala yang besar. Wallahu a'lam. Subhanallah, bila saya dengar perkongsian Ustazah Datuk Dr. Hafizah Musa berkenaan tentang pengalaman beliau ketika usia 15 tahun dapat menjejak kaki ke kota suci Mekah. Masya Allah, beruntung Ustazah. Banyak-banyak orang lain yang usia 15 tahun, Ustazah yang terpilih, Masya Allah, beruntung. Saya sekarang ni usia yang 20-an, belum Allah izinkan lagi ke sana, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan saya pun rezeki ke sana insyaAllah tahun nanti. Baiklah Ustazah, rasa macam nak beli tiket flight nak terbang sekarang. Betapa seronok insyaAllah. Jadi terima kasih Ustazah ya di atas orang kata perkongsian untuk kita punya pusingan pertama. Jadi kita berbalik kepada panel kita yang kedua, iaitu Puan Masnira Ramli, adik ketuan kita. Okey, kita menanti puan kita dari Mekah. Minta maaf sekiranya ada technical problem. Kita memahami insyaAllah. Baiklah, tak apa. Sementara kita menanti Puan Masnira Ramli ni. Sekejap. Okey, baik. Ada puan kita, Masya Allah. Maaf, terputus. Tak apa puan, insyaAllah. Kita memahami insyaAllah. Baiklah. Puan. Terasa jauh kan bila putus-putus. Tapi kan kita dah duduk tiga-tiga orang macam ni. Rasa macam bilik sebelah je ni. Rasa macam tu je. Baik puan. Allah SWT di sini Muhammad. Puan okey ke untuk kita teruskan soalan kita untuk puan? Okey. Cuma agaknya jelas tak suara saya dan video saya dekat live? Sangat jelas. Jelas. Alhamdulillah. Jelas ya? Ya. Jadi puan untuk puan macam mana keadaan yang kita tahu sekarang? Ya puan? Okey puan? Okey. Okey. Maaf sangat Ustazah dan juga penonton. Line saya hari ni nampak gayanya tak memberikan kerjasama. InsyaAllah. La haula wa la quwata illa billah. InsyaAllah. Okey, pada penonton sekalian, tak apa. Mengalami orang kata gangguan teknikal ni itu biasalah ya. Ni puan, dapat dengar tak suara saya?
Okey, tak apa. Ustazah dan juga para Boleh, penonton boleh. sekalian yang ya. Selagi mana yang kita boleh sampaikan, kita boleh kongsikan ilmu, kita teruskan. Okey, baiklah. Untuk Puan Masnira Ramli, sekiranya line okey, line nampak baik, apa boleh respon saya? Boleh Puan ya? Rasanya dah okey dah sekarang. Okey, Dah dah better boleh. lah. Nampak baik. Alhamdulillah. Saya dah macam berdoa, ya Allah. Bagi insya-Allah. Baik. Macam mana keadaan Puan yang kita tahu sekarang ni, bukan keadaan kita di Mekah, bukan di Malaysia sahaja, malah kita di seluruh dunia kita diuji dengan pandemik COVID-19 kan. Jadi saya nak tanyalah Puan yang 9 tahun duduk di sana, mungkin Puan boleh kongsikan serba ringkaslah ataupun pengalaman Puan Okay. berdepan dengan pandemik COVID-19, pandemik COVID-19 ini di negara Arab Saudi sendiri di Mekah. Adakah dia turut berasa kehilangan ataupun rasa kesunyian? Mana kita tahu sebuah orang kata kota yang dipenuhi sentiasa dengan orang ramai. Jadi bila diuji, bagaimana keadaan Puan dan juga jemaah-jemaah di sana? Silakan Puan. Okey, terlebih dahulu saya nak share status terbaru untuk kes COVID-19 di Saudi Arabia ni agak tinggi ya. Sehingga semalam total 190,823 kes positif dan juga kes aktif adalah lebih kurang 58,000. Kalau kita tengok kes COVID-19 di Saudi Arabia ni di Mekah sentiasa meningkat dari sehari ke sehari. Okay, kalau kita tahu jemaah umrah telah dihentikan ataupun di stop sekejap visa umrah bermula pada bulan Februari lagi. Jadi kemudian kami di sini juga dikendaki untuk curfew lah, dipanggil curfew, perintah berkurung bermula daripada bulan 3 lagi. Kalau kita tahu sebelum ni kita tengok kita panggil apa, kota Mekah, kota yang tak pernah tidur, betul tak? Sentiasa ada orang, sentiasa jam, sentiasa ramai. Tapi kali ni for the first time in my life, sepanjang 9 tahun saya kat sini, inilah pertama kali saya rasakan yang kota Mekah ni sunyi, sepi. Ya Allah, sedihnya rasa, meruntun kalbu. Sebab selalu saya jumpa jemaah umrah dan sekarang ni adalah jemaah haji ya. Sepatutnya jemaah haji kita dah masuk. Kota Mekah ni dah sibuk dengan jemaah-jemaah haji. Tapi selepas perintah berkurung di total dihabiskan pada 21 Jun yang lepas, kami pun dah mula keluar. Life dah back to normal tapi dengan new normal lah kena keluar sebab kes masih tinggi. Kita dah dapat keluar tapi kita mesti kena jagalah. Jaga kita punya jarak, kena pakai mask sentiasa. Dan saya tengok saya jalan-jalan, saya tengok sekitar Mekah. Inilah saya rasa bulan Zulkaidah yang paling sunyi sekali di Mekah. Tak ada jemaah haji, tak ada jemaah, semua eksklusif untuk orang di dalam Mekah sahaja yang boleh gelegar di dalam Mekah. Masjidil Haram juga masih ditutup walaupun masjid-masjid sekitar Mekah ni dah dibuka, tapi Masjidil Haram belum dibuka lagi untuk orang awam. Hanya imam-imam pembesar dan juga orang yang bertugas di dalam Masjidil Haram sahaja yang boleh solat dan tawaf di masjid lah buat masa sekarang ni. Itulah perasaannya ya Ustazah. Rasa macam sayunya lah musim haji tahun ni kan. Selalu ada je jemaah. Tahun ni tak ada. Jadi keadaan di sana Puan kan, kalau kita dekat Malaysia ni, contohnya macam nak pergi kedai makan, kita kena scan dulu ataupun kan sama situasi tu di sana? Sama, tapi kat sini lagi strict. Kalau kita keluar tak pakai mask, kita boleh dikenakan denda sehingga RM1,000. Masya Allah, RM1,000 tu. Ya, kalau kita tak bagi kerjasama pada restoran, kalau kita nak masuk mall ke ataupun restoran ataupun any kedai, tak bagi kerjasama pada orang untuk cek suhu apa semua pun boleh didenda RM1,000. Masya Allah, RM1,000 tu tinggi Puan Tinggi. Kalau saya boleh katakan, kalau RM1,000 tu dekat Malaysia boleh beli apa? RM1,000 banyak tu, lebih kurang lah duit Malaysia dengan duit Saudi sekarang lebih kurang. Masya Allah. Ya, lebih kurang sahaja currency dia. Jadi apa yang Puan kongsikan sebentar tadi ni makna kata keadaan di Mekah sekarang ni
keadaan di Mekah ni berbeza berbanding keadaan-keadaan sebelum ni, betul kan? Betul sangat berbeza Ustazah. Kalau kita tengok sangat suasana tu sunyi. Selalunya memang bulan Zulkaedah ni antara sebelum bulan haji, jemaah akan mula masuk dan di antara bulan-bulan yang busy lah selalunya. Tapi kali ni ya Allah memang sunyi sangat. Sunyi sangat. Malam macam Puan mana? Mas, Puan Mas, Ya, saya Ustazah. kalau dekat sana maknanya persekolahan kan, sama ada sekolah menengah ke ataupun universiti ke, semua pun buat online ke macam mana? Ya, betul. Bermula daripada bulan Mac yang lepas, memang sekolah pun tutup dan semua virtual school lah. Digalakkan untuk semua universiti dan sekolah hanya bersekolah online sahaja. Tapi sehingga bulan April dan sekarang memang sekolah bercuti summer break lah. Dan kita masih menunggu keputusan kerajaan Saudi sama ada kita boleh buka sekolah dalam kalau ikutkan jadual, sepatutnya sekolah dan universiti akan dibuka kembali pada bulan September, awal bulan September. Tapi sekarang ni pihak Saudi belum bagi keputusan lagi sama ada persekolahan akan diteruskan seperti biasa atau tidak. Tapi memandangkan kalau kita lihat kembali jumlah kata pesakit-pesakit tu masih tinggi, kematian tu nak buka balik kampus tu mungkin rendah lah kan. Ya, Kalau betul. ni kalau saya di IPTA, cuti ni belajar di work from home, study at home ni sampailah bulan 12 ni. Betul. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan afiah yang baik untuk kita di seluruh Malaysia dan umumnya seluruh dunia, insyaAllah. Amin. Amin. Puan Mas dan juga Datuk Dr. Nafizah Musa, kita seterusnya ke pusingan kedua boleh ya? Baik, boleh insyaAllah. Kepada para penonton sekalian yang dirahmati Allah, saya ada baca sikit Puan Syakira ada kongsikan sayu dengar penjelasan Puan Mas Mira mengenai suasana di Mekah. Kita yang dengar pun kita sayu, apatah lagi kita yang lihat dengan mata kasar kita sendiri ya. Izam Safi pun ada menyebut alhamdulillah dapat lihat Hajah Mas Mira punya live, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dirahmati Allah. Banyak kupasan-kupasan yang saya akan berkongsi, saya akan tanya. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, sekiranya anda masih lagi menonton video live kita pada petang ini, boleh tekan button share dan kita kongsikan manfaat untuk orang lain. Baiklah, untuk seterusnya pusingan yang seterusnya, kita kembali kepada panel pertama kita iaitu Ustazah Hafizah Musa, iaitu Ustazah seperti mana yang Ustazah nyatakan tadi bila sebut tentang kota Mekah ni, sebuah kota yang sangat hebat, sebuah kota yang sangat dikagumi. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan dalam perspektif Islamnya, apakah keistimewaan kota Mekah itu sendiri. Baiklah Ustazah, silakan. Okey, sebagai tambahan daripada yang mungkin tadi pun Ustazah dah sebut sikit sebanyak kan tentang tanah suci Makkah itu sendiri, terlalu banyak yang istimewa, di mana antara lain ialah Allah telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Ya, dalam sebuah riwayat Muslim menyebut bagaimana Nabi SAW bersabda, maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda pada hari pembukaan kota Makkah, sesungguhnya negeri Makkah ini dijadikan Allah Azza wa Jalla sebagai tanah haram ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Makkah ialah tanah haram dengan pengharaman daripada Allah sehingga hari kiamat tidak dibenarkan berperang di Makkah kepada sesiapa pun sebelumku dan tidak dibenarkan kepadaku kecuali pada beberapa masa sahaja, yakni pada hari pembukaan kota Makkah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Jadi sangat istimewa Mekah sebagai tanah haram ya. Dan yang kedua, adik-adik, sahabat-sahabat semua, di hati Nabi SAW sendiri sangat mencintai kota Makkah. Kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah SAW, ya, ketika saat Nabi kena keluar ya untuk hijrah, keluar daripada kota Makkah, Nabi naik dekat satu bukit ataupun kawasan yang tinggi dan melihat kembali ke tanah suci Makkah. Dia melihat dan mengatakan, ya Makkah innaki la ahabul bilad ilai. Ya, sesungguhnya wahai Makkah, kamu adalah tanah air, bumi yang sangat
aku cintai. Ya. Jadi dalam satu hadis yang lain juga Nabi SAW ada menyebut dalam satu yang berbentuk doa, ya Allah, jadikanlah cintaku kepada Madinah seperti mana cintaku kepada Mekah, bahkan lebih lagi. Maknanya daripada hadis tu kita nampak, kita tahu bahawa Nabi memang mencintai kota Mekah. Nabi memang mencintai bumi Mekah. Itu adalah bumi kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ia semacam satu gambaran kepada kita, di situ satu gambaran bagaimana kehidupan bermula, bagaimana iman itu tumbuh berkembang, daripada keadaan jahiliyah kemudian kepada keadaan Islamik ataupun keadaan mengenal Allah Azza wa Jalla, daripada kegelapan syirik kepada kemurnian, terangnya cahaya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu, bila itulah sejarah yang berlaku di bumi Makkah, sebab itu kadang-kadang kita tengok hati kita kering, hati kita sakit, hati kita macam tanah yang tak subur. Tapi bila kita pergi dekat sana, alhamdulillah dengan izin Allah jadi asbab, jadi wasilah, seolah-olah macam ada kehidupan kembali, ada harapan semula. Sebab di situ bumi di mana ditanamkan benih-benih tauhid. Di sana bumi di mana Nabi benar-benar berjuang untuk mencantas segala bentuk kegelapan, zulumat, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Masya Allah bila saat kita sampai ke Mekah, kalau kita dapat menghayati dan menjiwai seluruh perjalanan yang pernah dilalui oleh Nabi SAW, mengaitkan apa yang kita lihat, kita pandang, kita rasa, kita dengar dengan mengingati Allah, pasti kesannya lebih hebat lagi. Kita akan rasa, ya Allah ya Tuhan, takkanlah pada tahun 2020 andai katalah kita menjejakkan bumi Makkah, ataupun contohlah kita pergi tahun 2019, takkanlah aku jejak kaki di bumi Makkah tahun 2019 tapi hati aku ni tetap kering, tapi hati aku ni tak hidup, padahal di sini hidupnya Islam, di sini hidupnya tauhid kepada Allah. Jadi Masya Allah, aura Makkah itu yang kita kaitkan dengan perkembangan Islam itu sendiri terlalu signifikan sekali. Kita tengok juga dekat sana, di antara keistimewaan Mekah adalah kehadiran, kewujudan dengan izin Allah Telaga Zamzam itu sendiri yang berkait dengan sejarah-sejarah yang begitu luar biasa. Sejarah yang dilakar tu memberikan pengajaran, ibrah yang terlalu hebat kepada seluruh manusia, seluruh zaman. Seperti mana yang berlaku kepada kisah Nabi Ibrahim, Sayyidatina Hajar, Nabi Ismail, yang kemudian kita akan tengok macam-macam lah. Ada makam Ibrahim, Hijr Ismail, Hajar Aswad, ada kawan Multazam. Semua tu tak ada kat tempat kita. Allah takdirkan semua tu Allah pilih tanah haram, iaitu bumi Makkah. Jadi ianya terlalu amat istimewa. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang keadaan di akhir zaman, disebut juga bahawa tanah haram Makkah ini tidak dimasuki Dajjal. Di mana Nabi SAW ada bersabda, maksud ambil mafhum hadis, semua negeri akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan masuk dikawal oleh para malaikat yang berbaris-baris. Kemudian Madinah akan bergoncang sebanyak 3 kali dan Allah akan mengeluarkan semua orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Jadi Masya Allah terpelihara sekali bumi Makkah, bumi Madinah. Jadi patutlah lain macam sungguhlah. Ya Allah, dia punya rindu, dia punya rasa tu macam tak puas-puas lah nak pergi, nak tengok, nak rasakan ketenangan Dan memang orang yang dekat bumi Makkah ni ada jaminan keamanan sebenarnya. Kerana Allah pun telah isytiharkan. Kalau kita tengok rujuk pada Al-Maghari berkata, seluruh bangsa Arab sepakat untuk menghormati dan memuliakan Baitullah ini. Siapa yang masuk di dalamnya pasti akan berasa aman daripada gangguan penganiayaan orang lain ataupun pelanggaran kehormatan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan terus aman bumi Makkah. Cuma sekarang ni PKP pun ada tetamu juga Ustazah. Dengan takut anak-anak order Grab food dia mak dia ceramah.
Tak boleh kopi. Tu dah muka satu Ustazah Ustazah. dah masak dah tadi dah masak apa, siput sedut masak lemak cili api. Masya Allah. Yang pula orang kat Mekah nanti ingat siput sedut. Tak ada siput sedut kat sini Ustazah. Tak ada ya? Masya Allah. Ada. Tapi hari ni pengalaman masak siput sedut saya teruk sikit lah ya. Saya lupa nak buang, nak gunting, maknanya dia punya hujung tu. Jadi Ustazah masak-masak tak ada orang dapat sedut. Jadi satu hal pula Ustazah nak kena apa? Nak kena banyak hal hari ni ya. Semua pasal siput sedut. Betul. Okay, tak apa. Jadi kembali kepada yang tadi, ya, bumi Makkah tu sendiri pun Allah berikan tawaran dan peluang. Apa ibadah yang kita lakukan di tanah haram, ya boleh semuanya akan dilebihkan ganjaran oleh Allah dan boleh melakukan ibadah sunat sepanjang masa. Sebab itu kita dekat Masjidil Haram kan, ya kita boleh ibadah, boleh solat. Tak ada dah waktu-waktu haram tu. Solat dah. Masya Allah ya. Memanglah tak apa nak cerita lah betapa hebat, luar biasanya Makkah itu. Itu belum lagi kita melihat tentang Masy'aril Haram ya. Maknanya kita tengok macam mana ibadah haji tu sendiri kan ya. Masya Allah. Ianya terlalu hebat. Wallahu'alam. Masya Allah. Ustazah, mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit kata amalan bila mana kita buat amalan contohnya solat. Saya difahamkan bila kita solat dekat Mekah, ganjaran yang Allah bagi sekian berbeza bila kita melaksanakan amal ibadah di tempat di luar daripada kota suci Mekah. Ustazah boleh kongsikan. 100,000 kali ganda. Allah, Masya Allah kan. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah nak cerita sikit, Mas ya, Puan Mas Ya, semua. ya Ustazah. Ada satu pengalaman Ustazah menunaikan umrah. Tapi waktu tu Ustazah bawa jemaah yang sangat ramai dan Ustazah pergi ke negara lain dulu baru kemudian yang masuk ke Mekah untuk ibadah umrah. Jadi Ustazah pun lepas pada tu memang buat satu keputusan, kalau Ustazah nak pergi umrah, tak nak pergi melancong negara lain dulu sebab kita dah macam anti climax dari sudut kepenatan tu. Jadi berlaku satu ketika Ustazah bawa jemaah tapi pergi negara lain dulu, lepas tu baru masuk Mekah. Memang Ustazah pun dah penat, dah apa semua. Jadi kita tu dah datang rasa malas dan sebagainya. Ya, jadi duduk pula dekat Hotel Hilton masa tu. Jadi dekat Hotel Hilton tu ada surau kan? Ada surau. Betul. Jadi Ustazah ni macam keberatan dah nak pergi ke masjid tu, asyik pergi kat surau je. Kita cerita Ustazah, dia kena ada subtitle kat bawah, jangan tiru aksi ini. Hanya ke atas je tengok. Jadi Ustazah pun macam mengelak-ngelak je lah kan. Ustaz ajak pergi awal, Ustaz kata tak apa, sekejap lagi. Sebab Ustazah dah nampak dah mindset Ustazah nak turun kat bawah je kan ya. Dekat surau tu. Tapi kan subhanallah ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Semuanya tersirat hikmah. Bila Ustazah duduk kat surau tu, rupa-rupanya dalam surau tu Puan Mas ada ceramah khusus untuk muslimat yang tidak berlaku dalam Masjidil Haram. Betul kan Puan Mas kan ya? Betul. Masya Allah, ada ceramah, ada tanyalah ustazah dia, Arab lah. Betul. Lepas salat maghrib, Ustaz tengok semua orang Arab ni duduk pusing belakang. Lepas tu ada seseorang, mula-mula dia memang pakai hitam, tak nampak lah apa semua, tak nampak muka. Dah duduk standby dah dekat satu kerusi. Tapi lepas tu dia bukalah dia punya niqab yang menutup wajah tu. So kita boleh tengok wajah dia. Lepas tu dia start bagi tazkirah. Oh ustazah pun, ada tazkirah rupanya. Ustazah pun, dia lah dah semua orang pandang belakang. Ustazah dengan makcik-makcik, ramai lagi makcik Malaysia ikut ustazah. Jadi kita pun tengoklah dekat dengar. Sebenarnya Ustazah memang tak ada idea apa-apa pun. Apa yang berlaku, tak ada plan apa. Tapi subhanallah, itu adalah di antara tazkirah yang paling memberi kesan kepada Ustaz seumur hayat Ustazah. Masya Allah. Ustazah tak berhenti menangis dengar dia ceramah. Orang Arab depan tu menangis. Makcik sebelah menangis kat tu, tanya dia, makcik faham ke? Tak, makcik sedih tengok semua orang menangis. Sebab dia cakap Arab. Masya Allah, dia kata apa? Kenapa kalian ada di Mekah? Dia tanya, kebanyakannya adalah duyufur rahmat.
Dia tanya, kenapa kalian ada di Mekah? Sebab Tuan punya Kaabah nak jumpa kalian. Tuan punya Kaabah Masya-Allah. jemput kalian datang. Tuan punya Kaabah berikan segala kemampuan kalian datang. Cuba bayang dia cakap Arab tu tersengguk-sengguk menangis kat depan tu sebab apa? Apalah pemalasnya aku ni nak pergi betul-betul dekat pekarangan Kaabah tu. Sedangkan aku adalah duyufur Rahman, tetamu Allah yang dijemput oleh Allah. Ya, kita buat gagah pula pergi jalan apa? Bin Daud ke apa benda kan ya. Shopping okey lagi masa tu. Tapi nak pergi tawaf apa semua umrah tu dah rasa penat sangat. Allah tanya, wahai apa duyufur Rahman, kamu datang ni siapa yang jemput? Kamu datang kat sini apa? Sebab kamu dijemput. Apakah kamu tak rindu untuk bertemu dengan Tuan yang punya Kaabah? Apakah kamu tak rindu bercakap, merayu dengan Tuan punya Kaabah? Menangis Ustazah masa tu. Terus hilang rasa pemalas, rasa penat letih semua hilang. Rasa macam nak tinggal tu, nak pergi tengok kat Kaabah kan, nak pergi tawaf sunat. Ya Allah, lepas tu dia kata apa? Apa saja yang kamu lakukan di sini wahai duyufur Rahman, Allah pandang kamu dengan pandangan apa, akan menganugerahkan kepada kamu buah tangan. Buah tangan apa yang Allah nak bagi pada kamu? Sebanyak mana yang kamu buat di sini, sebanyak mana amal soleh kamu buat di sini, Allah akan bagi kamu pulang dengan buah tangan. Kamu takkan pulang dengan tangan kosong. Masya Allah, masa tu Zah baru ada idea macam mana kita balik dengan buah tangan. Selama ni tahu bawa zam-zam, bayi zam-zam, buah tamar, jubah kan. Dia kata apa? Dia kata kamu akan balik dengan buah tangan. Apa buah tangan yang Allah nak bekalkan kamu balik? Kamu nangis-nangis masa apa? Masa ucap selamat tinggal kan? Masa kita tawaf wada' apa semua, kamu nangis-nangis. Tapi kamu tahu tak, Allah tak meninggalkan kamu balik sendiri macam tu. Tapi Allah berikan kamu buah tangan. Apa buah tangannya? Buah tangannya adalah taqwa. Tapi takwa itu nak tengok macam mana takwanya kamu, takwa yang Allah pakaikan pada kamu. Tengok siapa di kalangan kamu yang betul-betul membesarkan syiar Allah di sini. Membesarkan syiar Allah. Pergi masjid syiar Allah, pergi masjid ibadah kat sana. Ya. Sebab apa? Ini membesarkan syiar Allah. Jangan kamu buat duduk dekat Mekah ni benda yang biasa kamu buat dekat negara kamu. Kamu biasa berborak, kamu biasa tengok media sosial saja, kamu buat benda biasa kamu buat, macam tu juga kamu biasa buat kat Mekah. Padahal Allah sedang uji kamu, nak tengok kamu siapa yang yu'azzim sya'air Allah, yang membesarkan syiar Allah. Ustazah masa tu, ya, ini Ustazah ni tolong cerita balik ni apa yang saya dengar daripada Ustazah Arab tu. Ya Allah ya Tuhan. Menangis. Ya, sampai esok lusa tu rajin nak pergi masjid walaupun penat ke apa, pergi juga buat umrah. Cuma Ustazah memang tertarik betul ya dengan pendekatan, maknanya dengan dia punya ceramah-ceramah motivasi untuk bagi semangat kepada duyufur Rahman. Jadi Ustazah akan datang juga beberapa hari lepas tu pun datang untuk dengar lagi pengisian dekat sana. Jadi subhanallah ya, kita pun kena faham juga apa yang ada di Mekah. Ya, kalau kita dapat panggilan sampai ke sana, macam mana kita nak buat ya. Bagi Ustazah di sana adalah sebuah kehidupan. Sayang sekali kalau orang yang dah sampai ke sana tapi tak dapat hidup jiwanya. Ya, seperti mana di sanalah hidupnya Islam, hidupnya tauhid pada awal-awal ya, yang disampaikan, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, dengan perkongsian Ustazah kita ni. Baiklah, saya ada sempat baca komen-komen daripada Puan Azatun Naina. Puan ramai yang komen yang kata rindu nak pergi, nak kembali ke tanah suci Mekah, rindu nak buat tawaf, rindu nak buat sa'i dan sebagainya. Nak kata di sini berbeza bila kita menziarahi ke satu tempat bagi melancong dan sebagainya. Berbeza bila kita menziarahi menjadi tetamu Allah Subhanahu. Nak kata di sini apa yang membezakan adalah di sana itu adalah bumi barokah. Contohnya saya bagi anda, sebab apa? Kita dalam pertengahan bulan Ramadan, kita boleh khatam Quran, kita boleh sedekah, kita boleh baca buku dan orang kata istighfar sepanjang hari dan sebagainya. Tetapi kalau kita tanya balik, bila bulan-bulan biasa selain daripada bulan Ramadan tadi ni, adakah ibadah kita itu sehebat bulan Ramadan? Jadi nak kata di sini para pendengar, teman-teman yang dirahmati Allah, nak kata ini hebatnya bulan Ramadan dan berbarakah itu sendiri. Hebatnya tempat itu sendiri adalah kerana kita
itu ada barokah. Itulah yang menjadikan orang rasa seronok, orang rasa gembira, orang rasa InsyaAllah. senang dan sebagainya, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi para pendengar sekalian dan rahmati Allah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya kira sekitar 50 minit itu live hari ini, alhamdulillah. Jadi masih lagi yang sedang menonton, sekiranya ada apa-apa soalan yang nak ditanya, boleh letakkan di dalam komen, saya akan baca dan akan beri salah kita. Baiklah, kembali kepada Puan Mas. Okey ke Puan Mas? Okey, tapi ada background iklan sikit lah anak-anak kan. Tak apa, tak apa, Minta tak ada maaf masalah. dah. Tak ada masalah. Tak apa. Saya kunci habis orang pintu, saya tak ada termasuk ni. InsyaAllah. Tadi Ustazah Nafizah Musa waktu tengah hari makan siput sedut. Puan Mas prepare apa untuk buka puasa tengah hari ni? Saya belum tengah hari lagi ni kan. Ni sebab baru Belum pagi nanti. lagi. Agak-agak plan nak makan apa ni? InsyaAllah hari ni plan nak masak nasi ayam. Masya Allah. Tapi belum start lagi. Lepas habis ni insyaAllah lah kita terus check in dapur. Ajarin apa? InsyaAllah, insyaAllah. Tolong makan aiskrim ya, aiskrim Mekah untuk Ustazah. InsyaAllah Ustazah, saya baru makan 2 hari lepas saya pergi Jabal Rahmah. Saya tengok kosong kan, selalu jemaah ada kat Jabal Rahmah. So saya bawa anak-anak pergi hiking lah hari tu sebab dah lama sangat berkurung. Masya So kita Allah. buat aktiviti riadah sikit. Memang sunyi, tak ada orang, tapi van aiskrim tu setia dekat situ. Allahu Akbar. So kita dapat makan aiskrim puas-puas lah masa tu. Anak-anak pun seronok makan aiskrim dekat Jabal Rahmah. Puan Mas, boleh saya tanya sikit, Puan boleh, Mas Ustazah. dekat sana menemankan suami bertugas ke atau macam mana ke? Puan Mas yang bekerja ke? Betul. Saya dekat sini, saya tak bekerja Ustazah. Suami saya bertugas untuk projek pembesaran Masjidil Haram. Masya Allah, Masya Allah. Memang datang memang untuk projek lah. Projek Masya pembesaran Masjidil Haram. Saya share sikit boleh? Boleh, boleh, sila. Okay. Dia bermula tahun, kalau tak silap saya, tahun 2009 dan Alhamdulillah kami dapat datang tahun 2011. Masa tu kalau Ustazah perasan, King Abdullah Expansion tu dia belum ada lagi kan? Yang bahagian baru Masjidil Haram tu. So dah siap. Sekarang ni memang masih lagi lah untuk projek tu. Sepanjang 9 tahun ni memang suami saya bertugas sebagai cost consultant untuk projek pembesaran Masjidil Haram. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Hebat tu, insyaAllah. Besar rahmat Allah ya. InsyaAllah, tabarakallah. Dan badan yang baik, insyaAllah. Ada ke jiran tu, mana kata jiran-jiran Puan Mas ni orang Arab ke, orang Malaysia? Ada. Alhamdulillah dekat satu apartmen saya ni kita ada 4 orang Malaysian family. Oh, okey lah. Ya, kita duduk dekat-dekat lah Alhamdulillah. So masing-masing tak dapat balik kan raya tahun ni. So ada jugalah jiran Malaysia yang kita boleh kongsi ketupat dan rendang tu. Puan Mas dah boleh cakap bahasa Arab? Oh, saya tak boleh lah Ustazah. No. Boleh lah faham. Boleh lah faham. Lagipun orang sana dah cakap Melayu kan? Betul. Kalau dekat Masjidil Haram tu dia pula yang approach kita dengan bahasa Melayu kan. InsyaAllah. Baik, Puan Mas, saya ada tertarik lah dengan satu soalan balik pada perkongsian tadi ya. Soalan yang ditanya oleh yang pasti Puteri Ilahi, tak silap saya. Mekah kata penerimaan orang-orang di Mekah bila mana berlakunya pandemik COVID-19. Puan Mas, Okay. Kalau kita tengok peningkatan kes tu setiap hari memang beratus kan. Beribu kalau keseluruhan Saudi ni. Tapi di Mekah sendiri memang setiap hari peningkatan kes COVID tu beratus kes dia. So macam saya suka nak kaitkan dengan Datuk Ustazah Nafizah cakap tadi tentang tenang. Walaupun kami di sini kita panggil ini sebagai satu ujian tau, satu ujian yang berat kita rasakan. Walaupun Masjidil Haram tu dekat je tapi kita tak dapat pergi. Dah 3 bulan saya tak dapat tawaf, saya tak dapat solat. So dia memang sangat, orang kata sangat rindu. Kita rindu dengan Kaabah, kita rindu nak tawaf, kita rindu nak buat umrah. Tapi
itu yang orang kata dekat tapi jauh. Kita tahu dia kat situ tapi kita tak dapat nak pergi kan, sebab dihalang. Alhamdulillah orang-orang tempatan saya tengok tenang menerima ujian ini. Sebab kerajaan agak strict lah kita panggil daripada awal memang denda yang dikenakan agak tinggi. Masa perintah berkurung, kalau kita keluar rumah selepas masa tu perintah berkurung dibuat berperingkat mula-mula dia buat waktu berkurung tu pada malam hari saja, kemudian dia lanjutkan. Kalau kita keluar pada jam yang tak boleh keluar tu, kita akan boleh didenda sehingga RM10,000. Masya Allah. Jadi memang orang-orang kat sini saya tengok alhamdulillah lah ikut peraturan yang telah ditetapkan tu. Keadaan terkawal. Saya tak nampak ini awal-awal bila kerajaan Saudi kata nak buat curfew, saya tak nampak ini panic buying, ini semua tu saya tak nampak lah. Alhamdulillah semua tenang. Ya Allah, semua tenang Alhamdulillah. Jadi tempoh kawalan pergerakan dan sebagainya tu kan itulah puan yang boleh puan kongsikan. Maaf Ustazah, lagi sekali saya terputus suara Ustazah. Aktiviti yang puan lakukan, kalau contohnya kita orang ni try Google resepi apalah dekat dalam rumah kan. Jadi kalau aktiviti puan ni waktu dalam tempoh Okey, ini yang kita kata salah satu hikmah hikmah ujian ni yang kita nampak. Semua aktiviti kita buat di dalam rumah. Daripada virtual school anak-anak, kita nampak sebelum ni online class, saya sebenarnya suka nak hadiri kelas kat Malaysia ni, tapi tak banyak secara online. Dan bila PKP kat Malaysia dan kat Mekah pun tengah curfew, saya nampak ada banyak online kelas yang saya register, ada 2-3 juga yang saya daftar. Kita nampak banyak kelas Al-Quran untuk anak-anak saya pun. Suami saya juga bekerja daripada rumah, bermula bulan 3, bulan Mac yang lepas hingga kini masih bekerja daripada rumah. So saya rasa banyak sebenarnya aktiviti yang kita tak nampak dalam rumah sebelum ni yang kita boleh buat. Sebenarnya kan, betul tak Ustazah? Banyak sebenarnya. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti yang Puan Mas lakukan Alhamdulillah banyak sebab anak ada 3 orang, sentiasa kena ada aktiviti, kena ada dia bagi anak-anak beraktiviti kan, nak mengelakkan rasa terkurung tu, rasa stres terkurung tu, kena bagilah, sentiasa kena create aktiviti atau cari aktiviti untuk mereka. InsyaAllah. Mudah-mudahan orang kata bila diuji sedemikian jadi lebih mengenali anak kita macam mana, kita tahu kemampuan anak kita macam mana. Betul. Puan ada juga yang tanya, Puan bila last balik kerja, dia orang tanya. Saya sepatutnya ada di Malaysia ni. Sepatutnya biasa summer break, cuti musim panas anak-anak ni biasanya saya ada di Malaysia. Tapi tahun ni sebab airport pun semua tutup, jadi kita tak balik. Tahun ni last saya balik, alhamdulillah nasib baik bulan Januari yang hari tu saya ada balik Malaysia sekejap sebab tengok kakak saya baru bersalin. So saya dapat balik 2 minggu. Itulah yang last saya balik bulan Januari awal tahun hari tu. Awal tahun hari tu, insyaAllah. Jadi plan hari tu raya nak balik lah tapi tak dapat balik lah. Ya, betul. Plan nak akan balik dan biasanya saya ada di Malaysia bulan 6, 7, 8 tu biasa saya memang ada di Malaysia sebab anak-anak tengah cuti sekolah. Tapi tahun ni kita memang spend betul-betul di Mekah lah. Sampai keadaan stable. InsyaAllah kita akan cubalah balik selepas tu. InsyaAllah, amin. Baiklah Puan dan juga Ustazah, seperti mana yang kita sedia maklum, memang dalam fasa keadaan sekarang kita diuji dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat orang kata hikmah kebaikan yang kita nampak. Kalau kita tengok sejarah Nabi Yusuf AS, bila mana Nabi Yusuf diuji, apa yang Nabi Yusuf meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku hikmah, berikanlah aku kebijaksanaan supaya aku dapat menilai. Orang kata ujian ini adalah satu kebaikan yang Allah nak bagi. Betul tak? Dan seperti Luqmanul Hakim kepada kita, banyakkan minta berdoa ataupun minta Allah bagi hikmah supaya daripada hikmah tu sendiri kita boleh menilai, oh Allah nak bagi kebaikan kepada kehidupannya. Jadi hikmah daripada COVID-19 ni, hikmah daripada apa yang kita boleh rungkaikan
ada tiga keadaan manusia yang mana bila kita dikurung tu, ada manusia yang graf hidupnya merata saja. Mana kata dia dikurung, selepas dia dikeluarkan daripada kurungan, jadi graf dia macam tu saja. Ada manusia yang mana bila mana dia dikurung, emosi dia makin terganggu, graf dia makin menurun. Hampir sahaja selesai kurungannya, maka dia jadi orang yang tidak mampu menilai dengan antara kaca dan juga mata, dia merasakan kurungan itu sebagai satu masalah. Dan kita jadilah orang yang ketiga mudah-mudahan. Iaitu bila mana kita diuji, kita dikurung dan sebagainya. Dan daripada itu kita membuktikan sesuatu. Sebagai contohnya saya nak tampilkan di sini, iaitu Buya Hamka. Yang mana Buya Hamka ni bila mana dia diuji satu ketika dulu, dia dipenjara selama 2 tahun oleh Presiden Soekarno. Apa yang beliau lakukan adalah menulis karya Al-Azhar, subhanallah. Jadi mana kata di sini kita sendiri yang menilai. Ujian itu sebenarnya Allah nak bagi kebaikan, tapi kalau kita melihat dengan pandangan yang benci, pandangan yang sakit, maka kita akan dapat apa yang kita lihat itulah sendiri. Jadi para penonton sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuk kesenian yang ketiga, iaitu kita kembali kepada panel kita yang pertama, iaitu Ustazah. InsyaAllah boleh teruskan Ustazah ya. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Nanti bunyi pula loceng. Saya lawak. Berkenaan tentang macam mana kita tahulah kita rakyat Malaysia tahun ni, kita tak dapat nak mengerjakan ibadah haji pada bermula 1 Zulhijjah nanti kita tak dapat nak buat ibadah haji dan sebagainya. Jadi mungkin Ustazah boleh buat perkongsian, boleh nasihatkan kepada para pendengar, para penonton, apakah aktiviti-aktiviti yang wajar kita lakukan. Dah tak dapat nak pergi haji, sedih dan sebagainya. Jadi apakah aktiviti yang boleh kita lakukan Ustazah? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Zafika, Puan Mas. Apa ni Ustazah pula rasa apa? Rasa teruja ya. Puan Mas dapat Allah pilih untuk duduk dekat Mekah kan bersama dengan keluarga. Tak tahulah sama ada Puan Mas pernah terfikir tak sebelum maknanya masa muda-muda, masa remaja ke mungkin tak pernah terfikir kan bahawa demikian cantik indahnya ya takdir yang Allah kurniakan kepada kita semua lah ya. Jadi sebab tu Ustazah pun dapat tahu Puan Mas ada tulis buku kan ya. Betul. Nanti insyaAllah lepas ni Ustazah cari buku Puan Mas tu. Tak apa, lepas ni saya bagi Ustazah. Ya, Masya Allah ya. Jadi saya rasa mungkin aura ketenangan bumi Mekah itu sendiri mendatangkan ilham ya kepada Puan Mas untuk menulis. Masya Allah, satu wasilah dakwah yang sangat bagus sekali ya. Masya Allah. Nanti dapatlah buku tu nanti insya-Allah. Okey, tentang bulan Zulhijjah. Alhamdulillah mungkin usaha kita daripada pihak Yadim pada hari ini adalah di antara usaha yang awal ya untuk mengingatkan diri kita sendiri dan seluruh masyarakat tentang insya-Allah bakal hadirnya bulan Zulhijjah. Ya, walaupun kita dah mulai boleh keluar, tak macam masa PKP yang mula-mula tu kan ya, sekarang dah banyak kelonggaran, kita nak balik semula maknanya untuk seperti mana aktiviti biasa tapi dengan SOP yang kita kena jaga. Jadi takut nanti ataupun kita rasa nanti macam kita terlupa pula ya dengan bulan-bulan kiraan bulan-bulan yang datang yang setiap hari tu ada sesuatu yang akan mendatangkan manfaat kepada kita insya-Allah. Maksud Ustazah yang lebih khusus ialah tentang bulan Zulhijjah. Jadi bila sebut tentang bulan Zulhijjah, kita semua mungkin tahun ni tak dapatlah nak pergi menunaikan haji kan ya, sebab Menteri Agama pun dah berikan makluman tentang perkara ini. Tetapi itu bukan bermakna kita tak dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bukan bermakna kita terhalang untuk melakukan ibadah. Sebab kepelbagaian jenis ibadah ini juga adalah tanda besarnya rahmat Allah kepada kita semua. Jadi bila sebut bulan Zulhijjah, 10 hari awal ataupun 1 hingga 10 Zulhijjah ini terlalu utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni cuba
nak buat yang terbaik tahun ni untuk bulan Zulhijjah, insya-Allah, ya. Di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula'i. Maksudnya ialah hari yang paling ramai Allah bebaskan hamba-hambanya daripada neraka ialah pada hari Arafah. Allah akan menghampiri mereka, kemudian akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat, lalu berfirman, apa yang mereka semua mahu. Maknanya ini gambaran betapa besarnya peluang untuk kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita pelbagaikan amalan-amalan soleh pada 1 hingga 10 Zulhijjah itu, dan jangan kita terlupa bahawa di antara amalan solehnya adalah untuk kita bertaubat dan beristighfar mengharapkan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Supaya kita semua ini dibebaskan, dijauhkan oleh Allah daripada azab neraka Jahannam. Demikian juga Sa'id bin Jubair rahimahullah, apabila masuknya 10 hari awal Zulhijjah, maka dia selaku orang soleh telah menunjukkan contoh bagaimana dia akan berusaha bersungguh-sungguh sampai ke tahap maksima yang dia mampu dalam melaksanakan amal soleh. Maknanya kita sebut tentang baca Quran, maka pada 1 hingga 10 Zulhijjah diberikan kesungguhan yang maksima untuk membaca Quran, tadabbur Quran, menghayati Quran. Kalau kita sebut tentang puasa sunat, maka ya kalau kita tengok ya sahabat-sahabat sekalian, memang kebanyakan para ulama, bahkan yang dibuat oleh Nabi SAW sendiri, 1 hingga 9 Zulhijjah itu adalah hari di mana dibanyakkan puasa, terutamanya pada 9 Zulhijjah. Tak termasuk 10 ya, walaupun kita kata 1 hingga 10, tapi untuk ibadah puasa 10 tu dah masuk raya. Ya. Jadi 1 hingga 9 untuk ibadah puasa. Jadi dibanyakkan amal soleh. Kalau kita lihat bagaimana disebut oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajra min khairin ya'maluhu fi 'ashril adha. Tiada amalan yang lebih mulia dan lebih besar ganjarannya di sisi Allah berbanding amalan-amalan kebaikan yang dilakukan pada 10 hari Zulhijjah. Baginda ditanya oleh sahabat yang ada kat keliling, tidak juga jihad di jalan Allah kah ya Rasulullah? Jawab baginda, tidak juga jihad di jalan Allah, melainkan seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan dia tidak pulang. Maknanya tak boleh mengatasi pahala orang syahid lah. Tapi nak bagi tahu, sampai sahabat tanya, jihad macam mana? Nak bagi tahu, ya Allah, hebatnya orang yang beramal pada 1 hingga 10 Zulhijjah tu dengan segala bentuk amal soleh yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita ni mungkin kena tengok tarikh dah masing-masing ni. Takut hari ni cuma kita tahu 1 Julai tapi tak tahu berapa hari bulan Islam ni, kalender hijrah ni. Ya, jadi kita tengok kalender hijrah hari ni berapa hari bulan, supaya kita tu maknanya cermat dan memang menunjukkan kesungguhan, tahu dah bila 1 Zulhijjah ya, sampailah 9 Zulhijjah kita nak berikan maksima amalan-amalan soleh yang boleh kita buat. Bukan bermakna hari lain tak nak buat, tapi faham ya maksud ustazah daripada apa yang Ustaz baca tadi, melipat kali gandakan. Bahkan Ustaz baca dalam satu kitab disebut, kalau sebut tentang hari yang afdal di sisi Allah, maka kalau hari, maka harinya adalah hari 1 hingga 10 Zulhijjah. Tapi kalau sebut malam, maka harinya adalah malam-malam akhir 10 hari Ramadan. Sampai ada yang menyatakan demikian. Ya, jadi Masya Allah utama sangat. Ya, sangat utama. Jadi rebutlah peluang dalam 10 akhir, maknanya 10 hari-hari awal Zulhijjah tu, nak buat sebanyak-banyaknya amalan soleh. Ya, solat sunat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, istighfar, zikrullah, baca Quran.
ya, segala bentuk, birrul walidain, berbakti pada mak ayah, ya, menuntut ilmu, semuanya dalam kerangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Allah, terima kasih Ustazah atas kupasan yang baik, amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Sekiranya kita ni memang kita sedih, kita rasa sunyi, kita rasa tidak terpilih untuk hadir ke Baitullah, ke rumah Allah, tetapi tak perlu bimbang. Semuanya penuh dengan hikmah, semuanya penuh dengan kebaikan, dan kita gantikan amalan yang kita tak dapat buat, iaitu ibadah haji tadi, dengan amalan-amalan yang lain. Allah itu maha menerima. Selagi mana dikatakan itu kebaikan, selagi mana itu dikatakan amal ibadah, mudah-mudahan Allah terima di sisi yang dapat Allah. Banyak yang saya kongsikan tadi, antaranya ibadah kita berdoa, kita mengerjakan ibadah solat, membaca Quran, dan yang terbaiknya adalah kita mengerjakan apa? Ustazah Dani, satu perkara yang memang kita kena sebab ni kalau cakap lewat tak boleh juga. Maknanya ini memerlukan persediaan, iaitu menyembelih korban. Dia menyembelih korban. Jadi kalau kita baru nak ingat 9 Zulhijjah baru nak ingat kan, ya, tak boleh lah, daripada sekarang dah kena prepare dah, ya. Kita nak melaksanakan ibadah korban insya-Allah pada tahun ini. Jadi rebut peluang semua insya-Allah, ya. Allah akan gantikan nanti rezeki kita dengan yang lebih baik dan berlipat kali ganda. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi antara kata amalan-amalan lain yang saya nak sebutkan juga iaitu ibadah korban. Zaman sekarang ni mudah Ustazah dan juga Pumas dan semua. Dulu mungkin kita tertanya-tanya dekat mana kita nak buat haiwan korban, dekat mana tahun ni nak sembelih dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ni banyak orang kata online ya, nak beli lembu online ke, nak masuk tumpuk ke, di mana-mana banyak NGO buat. Jadi mudah-mudahan kita niat, ya Allah, tahun ni memang aku nak sangat iaitu buat ibadah korban. Mudah-mudahan Allah bagi jalan. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk macam mana kita nak buat ibadah korban, mudah-mudahan insya-Allah. Dulu saya pernah nak ambil duit banyak mana kan, 300, 400 sebagainya, sebab saya pelajar satu ketika dulu. Jadi bila kita niat tu, kita niat nak membantu, alhamdulillah ada lah orang kata yang boleh kita buat. Yang penting sekali, para pendengar, para penonton sekalian, niat dulu memang kita tekad kita nak buat ibadah korban tahun ni, mudah-mudahan insya-Allah. Ingat macam mana kita nak pujuk hati kita buat ibadah korban, cuba kita lihat keistimewaan kebaikan yang mana Allah janjikan banyak perkara bila kita melaksanakan ibadah korban, ya. Banyak perkara. Katanya itulah yang akan menjadi haiwan korban itulah akan menjadi saksi kebaikan yang kita buat di dunia, yang akan menjadi teman kita di mahsyar nanti. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita akan perolehi bila mana kita melaksanakan ibadah korban. Saya nak kongsikan dengan para penonton, Ustazah dan semua, saya terlibat dengan sebuah NGO iaitu NGO Serentak Muslim. Jadi kami ni di Serentak Muslim ni antara yang kami buat ibadah korban lah. Satu ketika kami buat ibadah korban di Arakan yang mana yang kongsikan dengan saya, dengan semua, iaitu penduduk di sana mereka makan daging setahun sekali sahaja. Kata-kata makan makanan sedap tu setahun sekali sahaja, iaitu pada bila? Pada hari raya Raya korban. Iaitu ada orang-orang yang menyumbang daging, bolehlah mereka makan sedap-sedap. Hari lain mereka cuma makan cili, makan kotak, ada yang tidak berkemampuan dan sebagainya. Jadi pada tahun ini kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat menyumbang sesuatu bagi orang lain kenyang, kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Banyak kebaikan yang kita boleh buat, ikut kemampuan yang kita boleh lakukan, mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada Ustazah, dan seterusnya kita kembali kepada panel kita yang kedua, iaitu Mat Pumas. Sebelum ni, dimana kita tahu Pumas lebih kurang 9 tahun Pumas tinggal di Kota Mekah. Banyak orang kita menerima tetamu-tetamu, undangan-undangan daripada Malaysia ke Mekah, rakan-rakan daripada negara lain bertemu dengan Pumas. Tapi pada tahun ini mungkin berbeza. Pada tahun ini tak sama berbanding dengan tahun-tahun sebelum. Iaitu tak ada lagi orang kata jemaah daripada Malaysia yang mungkin
Puan Mas sebelum ni kata adik-beradik nak datang ni mesti akan ada buah tangan daripada Malaysia, tapi mungkin tahun ni tak berlaku lagi. Jadi mungkin Puan Mas boleh kongsikan apa perasaan Puan Mas ketika ini. Tak ada dah. Silakan Puan Mas. Okay, kalau nak cerita pasal perasaan tu kan, macam mana nak describe ya. Susahnya nak describe. Sebab sepatutnya tahun ni kakak ipar saya pun akan datang buat haji. Kita adalah berancangan untuk buat haji sama-sama dengan dia tu kan. Alang-alang kita dah tinggal kat sini, kalau ada kaum keluarga terdekat yang buat haji tu, kita cuba untuk buat haji sama-sama supaya kita dapat mencipta kenangan tu sama-sama dengan keluarga terdekat. Tapi sebenarnya saya nak cerita ni Ustazah, kalau kita kat sini kan, saya tak rasa homesick sebab saya sentiasa ada tetamu daripada Malaysia. Sentiasa ada saudara mara, kaum keluarga yang nak datang, siap susun jadual. Kami nak datang ni bulan depan. Bulan depan ni siapa, minggu ni siapa, hari ni siapa. Kita dah plan awal-awal tau. Yang mana kita nak buat data rumah, yang mana kita nak buat. Dah ada, kena ada jadual tau Ustazah. Kalau tak dia boleh clash. Ni siapa nak jumpa ni? Siap mak mesej pula. Mak mesej, ni nenek ni nak datang, atuk saudara ni nak datang kan. So kita kena ada perancangan siapa yang kita nak jumpa. Tapi itulah macam Ustazah cakap lah kan, tahun ni sunyi. Saya punya perasaan tu sebenarnya susah nak gambarkan. Kalau tadi Ustazah Nur Hafizah sayu sedih tiba-tiba dah datang dah ni, rasa sayu ni kan. Satunya sebab sayu tengok keadaan Mekah yang macam tu, sayu dengan ujian yang melanda negara sedunia pandemik sekarang, sayu dengan keadaan Masjidil Haram yang selama ni dipenuhi dengan orang tapi kali ni tak ada. Memang sukarlah nak digambarkan perasaan tu. Rindu pula pada kaum keluarga yang ada di Malaysia kan. Selalunya mak ayah saya memang tiap-tiap tahun akan dengan cucu-cucu lah. Cucu-cucu jauh ni yang memang tiap-tiap tahun spend time sama-sama. tapi tahun ni dah Zohor ke di sana Zohor sekarang? Tak. Maksud saya di sini masih pagi Ustazah. Asal. Masih pukul 11.40. Asal. Telah masuk. Okay kan. Baik. Okay. Itulah rasa dia tu. Perasaan yang susah nak digambarkan, sedih, sayu kan. Tapi pada masa yang sama, kita reda dengan ujian ni. Kita terima ujian ni. Kita rasa macam ada hikmahnya yang kita nampak sekarang dan saya percaya ada hikmah yang besar akan datang yang Allah akan bagi pada kita semua. Saya yakin dengan doa-doa kita dekat sini. InsyaAllah saya percaya dan yakin dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ujian pandemik ni akan berakhir segera, supaya keadaan akan kembali kepada normal, supaya orang-orang di Malaysia yang merindui tanah haram ini, yang merindui ibadah umrah dan haji dapat datang, dapat kembali seperti biasa. Saya percaya itulah harapan kita semua dan insya-Allah kita doa sama-sama supaya ianya akan berakhir segera, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan insyaAllah, amin. Baiklah, terima kasih kepada Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa atas sudi meluangkan masa. Terima kasih kepada Puan. Jadi, kita pun berbakti lama dah pada saya. Dan kita pun menanti menunggu soalan daripada para penonton. Mungkin saya Ustazah dan juga Puan Mas, saya nak kongsi lah. Saya ni sebagai kaunselor sebenarnya. Saya kaunselor sepanjang tempoh PKP ni. Jadi macam-macam benda yang berlaku. Kata haluan telinga ataupun buah pokok yang mungkin boleh dikongsikan kepada para penonton mudah-mudahan mereka rasa tenang, mereka rasa ini ataupun yang Allah nak bagi kepada mereka mudah-mudahan. Silakan Ustaz.
Ustazah minta maaf sebabnya saya tak apa dengar yang Ustaz Afiqah sebut sebab sedang azan kat sebelah rumah saya. Sebelah rumah ya. Jadi ada yang ingatkan ini azan Masjidil Haram kan? Tak, ni kat rumah saya kat Gombak. Saya sunyi-sunyi pun tak ada apa. Saya tadi pun ingat dengan Masjid Haram juga. Muhammad. Ya Allah. Ya. Okey, baik. Ustazah dah okey ke? Okey dah, Alhamdulillah. Tadi Ustaz Okey. Afiqah tanya soalan ke? Ya. Ada tanya soalan ke? Tak ada kan? Ada juga lah benda yang saya ajukan tadi. Tak apa Ustazah. Baiklah, orang kata sementara saya menunggu soalan dari penonton, mungkin ada 1-2 soalan. Jadi untuk segmen penutup ini, pada Ustazah, macam mana yang saya katakan tadi lah, dalam tempoh kata kita diuji ni bukan sekadar diuji dengan pandemik COVID-19, tetapi kita diuji macam-macam. Semalam saya tengok ada yang 300 pekerja di sebuah syarikat dibuang kerja, diberikan surat, orang kata surat untuk inilah warning dan sebagainya, dan banyak orang yang mengalami konflik dalam tempoh sekarang ini. Jadi mungkin Ustazah orang kata nak bagi sedikit nasihat, silakan Ustazah. Okey, walaupun mungkin keadaan sekarang seolah-olahnya macam kita tu ada penjarakan sosial, ya, maknanya adalah maknanya ada SOP yang kita kena jaga, dan kita telah pun macam terbiasa pula beberapa bulan ya dengan keadaan maknanya duduk stay at home dan sebagainya. Tapi percayalah, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita semua adalah terhubung. Ya, kita terhubung. Jadi apa yang patut, yang mesti menjadi budaya masyarakat sekarang adalah membudayakan betul-betul soal kehidupan yang umpama satu bangunan, ya, saling lengkap melengkapkan, saling tolong menolong, cakna dan prihatin terhadap insan-insan di sekeliling kita. Kita mulakan dengan kerabat yang terdekat. Ini susun atur lah kalau kita kata nak prihatin kan, ya. Jangan prihatin orang jauh dulu. Mulakan dengan lingkungan kita, kerabat kita yang terdekat, dengan jiran kita, ya, dengan orang kampung kita, kemudian lebih jauh lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kalau semua ni sifat ni ada pada kita semua sampai membentuk budaya, ya, insya-Allah semuanya akan terjaga, kebajikan, ya, akan lebih terbela. Sebab bila tak sama kan bahagian takdir setiap orang. Mungkin ada orang lebih senang pula ya dalam keadaan pandemik ni. Ya, dapat peluang pula macam-macam lah, jualan itulah pula yang berkait dengan apa-apa keperluan ya masa pandemik ni. Tapi ada orang lain sangat terjejas. Jadi tolong kita hayati semangat tolong menolong ya, keprihatinan, dan paling tidak sahabat-sahabat semua belajarlah membesarkan. Dia doa ni ada jiwa, bagi jiwa tu besar dalam doa dengan mendoakan orang lain. Ya, doakan, ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, ya Allah sembuhkan. Ya, yang susah di kalangan kami senangkan, ya. Yang miskin di kalangan kami kayakan, yang ragu di kalangan kami berikan keyakinan. Jadi kita tolong doakan untuk semua orang. Insya-Allah itu semangat kita akan besar, jiwa kita juga akan besar ya. Kemudian daripada doa akan jadi tindakan insya-Allah ya untuk sama-sama menolong. Wallahu a'lam. Amin insya-Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pada Ustazah Datuk Dr. Mahfizah Musa. Seterusnya kita kembali kepada Puan Mas Mira. Mungkin ada serba ringkas dalam tempoh 1 ke 2 minit nak sampaikan untuk para pendengar semua. Silakan Puan. Okey, saya nak tadi Ustazah ada sentuh amalan-amalan yang terbaik pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Okay, saya tertarik sangat tentang tu sebab bila kita tinggal kat Mekah ni, amalan-amalan tu kita nampak dekat sekeliling kita. Terutama sekali amalan bersedekah tu. Dekat mana-mana pun amalan bersedekah tu kita nampak. Dan bersedekah tu bukan cara dengan duit sahaja. Kita ada banyak kreativiti ya. Kita boleh berkreativiti dalam bersedekah. Contohnya kita boleh sedekah tenaga, sedekah Quran macam jemaah kita selalu buat dekat masjid. Tapi orang-orang tempatan dekat sini 1 hingga 9 Zulhijjah tu macam-macam sedekah dibuat. Lagi-lagi pada hari Arafah tu kalau mungkin kalau saya buat haji, saya bukan berada di kemah-kemah macam orang Malaysia buat, tapi saya berada di
ramai-ramai dengan orang tempatan buat haji kan. Pada hari tu kita nampak terlalu ramai orang bersedekah. Dan bersedekah tu bukan yang simple-simple tau. Nasi Arab 1 lori datang. Contohnya dekat Muzdalifah tu buat barbecue, daging apa, buah-buahan untuk anak-anak. Free flow, you boleh ambil anytime sahaja yang kita nampak. Ada orang pack food dekat makanan untuk jemaah. Sampai kalau kita buat haji sendiri, kita tak sibuk nak bawa makanan sebab kita tahu ada makanan dekat sekeliling kita tu sentiasa orang bersedekah. Macam juga akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan macam Ustazah cakap pun macam tu juga. Sentiasa ada yang bersedekah dengan pelbagai cara, pelbagai kreativiti. Jadi saya seronok sebenarnya nak berkongsi suasana dekat sini untuk orang Malaysia kita supaya benda-benda yang baik ini dipraktikkan dekat Malaysia. Amalan-amalan bersedekah yang kreatif tu, macam-macam kita boleh sedekahkan. Sedekah dalam bentuk tenaga tu macam Ustazah kata tadi, tengok jiran-jiran kalau kita tak mampu daripada segi keuangan, kita boleh bersedekah dengan cara lain. Macam saya sendiri, saya tak ada ilmu agama yang tinggi, saya tak ada keuangan orang kata yang terlalu baik. Jadi saya bersedekah dengan cerita-cerita saya dekat sini supaya menginspirasikan orang-orang untuk datang. Saya suka kongsi keindahan-keindahan dekat Mekah ni kan, supaya dia dapat tahu mengajak orang-orang datang nak meletakkan ibadah umrah dan haji tu keutamaan dalam hidup kita daripada mengutamakan negara lain. Terutama sekali orang-orang muda, kita suka pergi jalan-jalan dekat negara lain, nak pergi tengok. Tapi saya sangat suka cakap ni banyak kali dekat macam daripada awal saya dekat sini, daripada umur saya 24 tahun kan, saya selalu cakap datanglah haji pada usia muda. Buatlah umrah dulu sebelum kita mengutamakan dekat tempat lain, supaya kita akan rasa satu keindahan dalam hidup kita bila kita dah selesaikan tanggungjawab kewajipan yang utama tu. Itu yang saya suka sangat nak war-warkan kepada semua, nak kongsi kepada semua. Sebab tu saya keep sharing tahu apa kehidupan kat sini, apa keindahan yang saya lalui kat sini supaya dia boleh menginspirasikan orang lain. Itulah harapan saya. InsyaAllah, amin. Hebat Puan Mas, hebat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi, akuilah bila seronok bila duduk sana. Dia sebenarnya sedekah ni konsepnya subjektif. Tidak bermakna Betul. semata-mata. Tidak bermakna kata kena belajar tinggi-tinggi, kena sedekahkan ilmu, tidak semata itu. Tapi ikut kemampuan diri kita dan kita berikan yang terbaik. Jadi Alhamdulillah kita pun berbincang, berkongsi, berdiskusi lebih kurang 1 jam 30 minit juga ni. Alhamdulillah. Masya Allah. Tak terasa seronoknya. Yang seronoknya orang komen dekat bawah ni, orang kata apa? Bila lagi nak buat live ni? Saya tak tahu. InsyaAllah, tabarakallah. Ni semua orang kata barakah. Jumpa orang-orang alim berilmu. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada penganjur talk show Mutiara Minda, iaitu Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Terima kasih kepada pengajar kita dan terima kasih kepada kami kita pertama Datuk Ustazah Nafizah Musa. Terima kasih Puan Masmira Ramli. Saya Terima kasih. Ustazah Afika. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Mungkin tertanya-tanya jugalah. Moderator sepatutnya lelaki, ada poster yang tersebar lelaki tapi tidak menjadi masalah. As long as ada ruang untuk buat kebaikan, kita buat kebaikan insyaAllah. Jadi InsyaAllah. nantikan talk show Mutiara Minda yang diterbitkan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia pada siri yang seterusnya. Dan jangan lupa kongsikan perkongsian ini, tekan button share dan sekiranya ada cadangan, ada pandangan, boleh nyatakan di ruang komen. Jadi sekadar itu daripada saya, Ustazah Afika. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Mas. Ya, Ustazah. InsyaAllah mudah-mudahan